Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Agenda awal ini terus akan membincangkan dan memberikan sedikit analisis berkaitan dengan menuju pembentukan Kabinet Perdana Menteri ke-9. Semalam kita sudah mendengar apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri ke-9, ucapan sulung beliau mengajak negara ataupun rakyat bersama-sama dalam pemerintahan kali ini dengan menggunakan gagasan keluarga Malaysia. Dan juga beliau menghulurkan ranting zaitun kepada pembangkang untuk bersama-sama menganggotai Majlis Pemulihan Negara dan juga Jawatankuasa Khas menangani COVID-19. Itu antara intipati utama yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika memberikan ucapan sulung beliau pada semalam. Tetapi pada hari ini kita akan melihat apakah impak kepada ucapan ini dan adakah ia akan mendapat sambutan terutamanya di kalangan parti yang mendukung beliau dengan gesaan supaya kerajaan yang dipilih kali ini ataupun kabinet yang akan dipilih kali ini benar-benar efisien, benar-benar kompeten dan tidak semestinya mengikut model yang lama, tetapi Datuk Seri Ismail Sabri perlu memikirkan kabinet yang betul-betul mampu merealisasikan hasrat beliau untuk menangani COVID-19. Pastinya tokoh yang akan diambil itu perlulah menepati ciri-ciri yang dikendaki oleh rakyat. Dan seterusnya apa yang dimahukan kerjasama daripada pihak pembangkang merentasi politik, merentasi partisan politik. Adakah ia akan disahut? Tetapi apa yang diberikan reaksi segera oleh pembangkang termasuk Siswa Agung DAP dari PKR dan juga dari Amanah, mereka mengatakan tiada masalah, tetapi kita ingin melihat ataupun mereka ingin melihat perinciannya. Apakah yang dimasukkan penganggotaan di dalam Majlis Pemulihan Negara dan juga Jawatankuasa Khas menangani COVID-19. Jadi pada malam ini saya akan mendapatkan reaksi seorang lagi ahli parlimen dari muda iaitu ahli parlimen MUA yang berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Assalamualaikum YB, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Nazri. Terima kasih kerana bersama agenda awal ini pada malam ini. Mungkin ini satu gagasan yang bukan asing kita dengar setiap kali Perdana Menteri baru dilantik. Tetapi sekurang-kurangnya ada tawaran yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi YB Syed Saddiq sendiri, keluarga Malaysia ini satu retorika besar. Tetapi kita tahu Perdana Menteri datang daripada parti politik yang mendukung beliau yang mengangkat majoriti Melayu dan juga mengangkat agama sebagai satu dokongan ataupun naratif mereka sejak mereka mendapatkan kuasa di langkah Sheraton 2020. Jadi bagi memberikan sedikit orang kata pun sekurang-kurangnya ini membuka ruang perbincangan kita pada malam ini. Bagi Syed Saddiq sendiri, apa yang wajar kita berikan tumpuan kepada ucapan semalam dalam konteks membawa seluruh masyarakat rakyat Malaysia mendukung Perdana Menteri ini dalam kita mengatasi pandemik COVID-19? Terima kasih. Bagi diri saya, ini bukan soal personality semata-mata, kerana personality politik boleh ubah pendiriannya pada bila-bila masa. Tetapi yang penting adalah soal pengubahan dasar dan juga reforms, kerana perubahan sistem yang baik, yang pro rakyat akan berkekalan sampai bila-bila masa. Sebab itu apabila Yang Amat Berhormat PM katakan bahawa letakkan politik di tepi dan kita fokus isu COVID, pemulihan ekonomi, reforms, kita patut terima dengan hati yang terbuka. Sebagai contoh, apabila Yang Amat Berhormat PM katakan bahawa dia ingin angkat suara anak muda, cara terbaik bukan dengan lantik ahli kabinet muda, tetapi untuk memastikan bahawa pindaan perlembagaan undi 18, undi automatik yang telah pun berjaya diluluskan sejak tahun 2019, di mana saya berunding dengan beliau juga. Apabila beliau merupakan ketua pembangkang, saya rasa perkara ini harus diluluskan serta-merta. Kalau kita mahukan budaya politik yang baru, yang tidak ikut politik wang semata-mata dan boleh provide equal footing bagi anak muda, kita bukan patut bicarakan soal lebih banyak calon muda, tetapi kita pastikan bahawa ada akta pembiayaan politik yang harus diperkenalkan di parlimen supaya pada masa yang akan datang pengaruh politik wang itu dapat dikurangkan. Sebab itu saya rasa fokus utama adalah pengubahan dasar dan institutional reforms, kerana perkara ini merentasi fahaman politik dan inilah adalah jalan terbaik for us to reset Malaysian politics once and for all. Dan
kalau Yang Amat Berhormat PM ingin membawa usul ini, saya akan berikan sokongan 110%. Itu juga dimulakan oleh Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum beliau meletakkan jawatan, beliau menawarkan 7 perkara reformasi institusi dan juga termasuk undi 18 bakal dilaksanakan segera. Tetapi pada Mac 2021 kita tahu Dipertua Dewan Negara sudah mengatakan undi 18 tidak akan dilaksanakan untuk pilihan raya umum akan datang kerana banyak perkara-perkara pentadbiran belum diselesaikan oleh SPR. Jadi ini permainan politik, ini retorika politik yang seringkali diangkat sebagai bargaining oleh pimpinan politik. Jadi undi 18 muda, kalau muda itu belum dapat diluluskan oleh registrar. Jadi pandangan Syed Saddiq tentang hal ini. Sebab tu saya tak nak terperangkap dengan permainan politik. Ya, cadangan reforms yang diketengahkan oleh Perdana Menteri yang lepas hanya diusulkan apabila beliau hilang majoriti. Tidak ada lagi sokongan, therefore making the office illegitimate. Tetapi cadangan reforms yang mungkin dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru, dibawa awal-awal lagi, ya, sebelum undi percaya di Parlimen. Sebab itu dalam bab ini ada masa untuk rundingan supaya isu reforms, ya, isu undi 18 dapat diketengahkan secepat mungkin, kerana yang jelas bahawa beliau telah pun dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan kita perlu akur kepada lantikan itu dan juga berdasarkan pada perlembagaan persekutuan. Sebab itu perbezaannya, cadangan-cadangan yang dibawa oleh PM yang lepas datang apabila beliau hilang majoriti, baru ingin diketengahkan. Jika cadangan itu dibawa sejak tahun lepas, dah lama saya sokong. Untuk kongsikan sedikit saudara, cadangan-cadangan yang Tan Sri Muhyiddin Yassin bawa telah saya cadangkan sejak bulan 6, bulan 7 tahun lepas dalam pertemuan saya dengan beliau dan juga wakil pimpinan kerajaan. Dan pada masa tersebut ditolak mentah-mentah. Mereka kata, tak apa Saddiq, kamu join, ya, tetapi yang lain tak payahlah. Buat apa kita ingin berikan peruntukan yang sama kepada semua? Ya. Kamu join tak apa, kita berikan peruntukan kepada kamu, tapi ahli parlimen yang lain tak payahlah. Itu biar let them discuss on their own. That's not fair. Reforms adalah untuk semua, untuk kita ubah sistem di Malaysia supaya sesiapa dalam kerajaan ataupun pembangkang dapat hak yang sama dan fokus kita adalah untuk membela rakyat, bukan sekadar bermain politik nombor semata-mata. Selain memberi keyakinan bahawa undi anak muda penting dalam ucapan sulung beliau menawarkan keanggotaan pembangkang dalam Majlis Pemulihan Negara dan juga Jawatan Kuasa Khas COVID-19. Ini dua perkara penting. Tetapi bagi saya Saddiq sendiri, mungkin ini sebagai langkah kanan ataupun langkah pertama sebelum dapat dijelmakan dalam institusi reform ataupun reformasi institusi di Parlimen dan yang lebih besar itu. Adakah wajar pembangkang memberi pertimbangan sewajarnya jika ditawarkan untuk menganggotai dua jawatan kuasa besar ini, dan bagaimana rupa bentuk model yang Syed Saddiq rasakan perlu diberikan penjelasan oleh Perdana Menteri untuk memastikan ia benar-benar ikhlas dan ada ruang penglibatan langsung pembangkang yang 105 besar itu kepada pentadbiran yang benar-benar memerlukan kekuatan keseluruhan menangani pandemik COVID-19. Nazri, rakyat dah fed up. Dia fed up, dia tired, penat, lelah, sakit berkenaan politik perebutan kuasa, percaturan politik elit sedia ada. Yang jelas, apa mereka lihat? Hari ini setiap hari ada dalam 250 kematian, purata kes dalam 20,000, dah lebih 1 juta yang terkesan kerana COVID, lebih 1 juta rakyat Malaysia hilang kerja, lebih 1,200 rakyat Malaysia bunuh diri. Dan kita dalam keadaan yang agak tenat. Fokus utama adalah untuk kita menang perang ke atas COVID, dan kedua adalah untuk kita memulihkan ekonomi negara bagi seluruh rakyat Malaysia, tidak kira agama ataupun bangsa. Sebab itu dalam bab ini, dalam bab pemulihan COVID dan bab kita pulihkan ekonomi negara, we should get everyone together. Tidak kira parti politik mana, untuk bersama untuk selesaikan isu ini. Ini isu mustahak dan saya rasa cadangan untuk disertakan itu secara prinsip adalah cadangan yang baik, tetapi saya berharap bahawa there will be substantive changes, ya, kerana yang jelas Kerajaan Perikatan Nasional telah pun gagal dalam memulihkan ekonomi negara dalam pengendalian COVID. Sebab itu kita dilihat sebagai salah sebuah negara yang tercorok sekali dalam pengendalian COVID. Dan ini jangan percaya kata saya. Look at the Economist report, ya, international reports. Look at the Bloomberg Resilience report. Kita nombor kedua atau ketiga tercorok dalam dunia
And that's quite troubling. Sebab itu dalam bab ini perlu ada perubahan yang substantif untuk kita pastikan bahawa rakyat dapat pembelaan yang sewajarnya. Kalau kita melihat pengalaman Perikatan Nasional yang lalu, mereka ada juga mewujudkan jawatankuasa sebegini. Kalau hal darurat, mereka ada penasihat jawatankuasa darurat. Kita pun tidak tahu apa hasil yang diberikan menjadi penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada menerus dan juga menamatkan darurat. Begitu juga Majlis Pemulihan Negara. Dengar cerita banyak sekali engagement dilakukan oleh Tengku Zafrul kepada termasuk pemain-pemain ataupun ahli politik pembangkang ketika itu. Jadi sekali lagi, Syed Saddiq mengatakan perlu ada perincian bagaimana dua jawatankuasa besar ini boleh dilibat urus dengan serius dan ada gigi yang boleh diberikan kepada pembangkang untuk menjadi polisi, untuk memastikan segala polisi itu akan ada buy-in, bukan hanya di kalangan ahli Parlimen 220 itu, tapi hasilnya dapat dirasai, dapat kawal pandemik, dapat mengurangkan kematian, dapat mewujudkan pekerjaan kepada rakyat, IKS dapat pulih semula. Syed Saddiq. Sebab itu, sincerity itu penting. Ketelusan itu penting. Kalau kita lihat jawatankuasa khas darurat yang ditubuhkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, fungsi utama adalah untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong berkenaan tarikh tamat darurat. Tetapi kita lihat walaupun jawatankuasa ini ditubuhkan, bersifatnya bipartisanship, tetapi akhirnya keputusan untuk menamatkan darurat itu tidak melalui Yang di-Pertuan Agong, tidak melalui pun jawatankuasa ini, akhirnya dibuat sendiri oleh cabang eksekutif, walhal fokus utama darurat itu akhirnya adalah untuk mengekalkan kuasa. Daripada tempoh darurat bermula, kes dalam lingkungan 3,000, tetapi apabila darurat tamat, kes dalam lingkungan 20,000. Jelas menunjukkan ia gagal dan akhirnya it's just a rubber stamp group. Sebab itu dalam bab ini, kalau ada perubahan yang betul-betul bermakna, it must be substantive changes. Tak boleh hanya sekadar rubber stamp sahaja. Bagi Syed Saddiq, apabila melihat kemelut ataupun drama politik dalam masa sebulan dua ini yang terakhir apabila kerajaan dibubarkan akibat hilang majoriti oleh 15 ahli parlimen yang mendukung kerajaan sendiri dari UMNO, dan akhirnya kita terpaksa melalui proses yang sama seperti langkah syaratan 2020 sekali lagi yang di-Pertuan Agong terpaksa menggalas tugas besar menyelesaikan isu di kalangan pemain politik. Pengalaman Syed Saddiq sendiri menyatukan ke semua ahli-ahli parlimen pembangkang yang 105 agak signifikan diceritakan begitu untuk memastikan angka Pakatan Harapan itu tetap, dan jika ada sokongan datanglah dari mana sekalipun yang mendakap ataupun ingin bersama hal reformasi yang ditawarkan ketika Pilihan Raya Umum ke-14. Jadi ini adalah satu asasnya bagaimana orang muda menggembeling kekuatan, menyatukan suara-suara ini, dan akhirnya fungsi itu jelas dapat dilihatkan. Jadi bergerak ke hadapan menuju Pilihan Raya Umum ke-15. Apakah peranan muda dalam hal ini? Apakah peranan orang muda dalam hal ini? Dalam masa yang sama kita tahu parti muda belum dapat didaftarkan. Apakah langkah seterusnya, Syed Saddiq? To be honest, saya tak suka politik pergelutan kuasa, politik elit percaturan yang berlaku. Sebab itu sejak tahun lepas apabila parti lama saya bersatu menggerakkan gerakan Sheraton bersama dengan kumpulan Azmin Ali, saya tidak bersama, saya tidak sokong, saya tolak dan saya lawan. Walaupun saya hilang jawatan menteri, kena buang daripada parti, buang jawatan ketua armada, saya tidak pernah menoleh ke belakang. I keep on moving forward kerana akhirnya politik itu perlu bermaruah, berprinsip. Tetapi malangnya kumpulan sama yang tikam kawan mereka akhirnya ditikam juga oleh kawan baru mereka UMNO, dan akhirnya menyebabkan kejatuhan Kerajaan Perikatan Nasional dan lagi satu pergolatan kuasa. Sebab tu saya rasa sepatutnya tukar-tukar PM ni is not good. Hormati mandat rakyat yang diberikan semasa tempoh pilihan raya, dan apabila nak lawan, lawanlah melalui saluran demokrasi dan biar rakyat tentukan semasa musim pilihan raya. Sebab itu tanggungjawab saya bukan soal nak dapatkan numbers, nak kata saya ada numbers, ada PM, DPM, jawatan, percaturan. This is all bad for Malaysian democracy. Fokus utama adalah COVID, pulihkan ekonomi, dan apa-apa tindakan yang kita buat berdasarkan perkara itu. Sebab itu apabila pergelutan kuasa itu berlaku lagi, I'm not a part of it. Kerajaan terjatuh sebab apa?
kerana 15 ahli parlimen UMNO tarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan tumbang dan akhirnya Yang di-Pertuan Agong terpaksa lalui proses yang sama seperti apa yang berlaku semasa gerakan Sheraton. Tetapi fokus saya sebagai ahli parlimen pembangkang, pastikan pembangkang bersatu padu, pastikan fokus kita adalah untuk menangi perang ke atas COVID dan pastikan bahawa ekonomi dapat dipulihkan dengan baik. Dan apabila tibanya masa untuk berhadapan dengan pilihan raya, kita pulangkan mandat kepada rakyat dan biar rakyat tentukan siapa kerajaan yang terbaik untuk memastikan Malaysia terus mara ke hadapan. So enough of this political hyper partisanship, bergaduh sama sendiri, tikam belakang. Sebab itu kerajaan yang diasaskan bukan oleh suara rakyat akhirnya akan jadi kerajaan yang sangat rapuh. Kerajaan yang diasaskan oleh orang yang lompat katak berlaku semasa gerakan Sheraton akhirnya dijatuhkan baru-baru ini dan saya pun tak tahu berapa lama kerajaan ini akan kekal, tetapi saya berharap sebab itu kita semua kena duduk semeja, bincang jalan tengah supaya akhirnya kerajaan ini walaupun bukan kerajaan yang saya suka, tetapi kerajaan yang stabil untuk pastikan bahawa kita dapat berdepan dengan COVID, we win the war against COVID dan bila kita nak lawan dalam arena politik, lawanlah. Tetapi jangan sampai kita perlu melalui krisis lagi sekali yang merugikan rakyat berkali-kali. Jika YB Syed Saddiq ditawarkan secara peribadi oleh Perdana Menteri ke-9 untuk menyertai mana-mana jawatan kuasa yang dikatakan itu, adakah MUA bersedia untuk menyertai? Saya bersedia selagi ia adalah bertujuan untuk tangani COVID dan untuk pulihkan ekonomi. Itu memang fokus utama. Saya tidak berniat untuk terima jawatan atau tidak. Yang fokus sekarang ni, orang tak nak dengar jawatan apa, jawatan kuasa mana. What is the outcome? Apa yang boleh kita lakukan untuk memulih ekonomi dan tangani COVID? Itu adalah isu paling mustahak dan isu utama. Sebab itu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cadangkan bahawa kita perlu libatkan lebih banyak anak muda, kita akan cari jalan tengah kerjasama dengan pembangkang, kita tak boleh tolak, terima dengan hati yang terbuka kerana cadangan ini datang awal-awal daripada tempoh pemerintahnya, bukan datang pada minit-minit yang terakhir bila PM nak jatuh seperti yang berlaku pada 1 bulan yang lepas. So dalam bab ini, we should accept it with an open heart. We assess the options given to us. Tetapi yang penting, priority, keutamaan harus diberikan kepada rakyat kerana rakyat dah muak dengan budaya politik sedia ada. Untuk tujuan semak dan imbang juga, kita tahu kerajaan ini mempunyai majoriti yang tipis. Tetapi dalam pemerintahan demokrasi berparlimen, first past the post, siapa yang dapat melepasi angka 1 majoriti itu sudah pun boleh membentuk kerajaan. Dan itulah realiti yang kita terpaksa hadapi dan mengikut perlembagaan yang kita amalkan selama ini. Jadi untuk meneruskan semak dan imbang selain melalui jawatan kuasa yang ditawarkan oleh Perdana Menteri, wajarkah reformasi institusi yang ditawarkan sebelum ini dan diangkat oleh buku jingga oleh Pakatan Harapan melalui jawatan kuasa kecil di parlimen dan juga ruang-ruang demokrasi yang lain wajar dibuka untuk penglibatan kesemua kalau boleh dari ahli-ahli parlimen kita, sama ada di blok pembangkang ataupun di backbenchers? Sebab itu kita perlu overhaul the practice of politics di Malaysia. Kita perlu lakukan perubahan berskala besar dalam cara kita berpolitik di Malaysia. Disrupt. Maksudnya, kita tak boleh hanya lihat faktor personality semata-mata, tetapi faktor perubahan sistem. Sistem yang lebih adil, saksama, pro-rakyat. Maksudnya sistem di mana Perdana Menteri tidak boleh bermaharaja lela. Ada peruntukan khas lebih RM1 bilion yang tidak perlu yang tidak melalui proses semak imbang. Maksudnya Perdana Menteri tidak boleh cengkam ke atas institusi-institusi semak imbang seperti SPRM, SPR, Parlimen, pengasingan kuasa itu harus diperkukuhkan. Ia bermaksud bahawa kita adakan pengasingan kuasa yang sangat telus di mana sesiapa pun yang bakal jadi Perdana Menteri tidak boleh berkuasa selama-lamanya. These are the kind of systems change yang sangat penting. Idaman saya adalah untuk kita ada sebuah negara di mana walaupun ada perubahan parti, perubahan Perdana Menteri, setiap 5 tahun, negara Malaysia kekal maju, mara ke hadapan. Lihat saja, banyak countries yang developed countries ya,
di mana perubahan kerajaan itu berlaku setiap kali, tetapi negara itu tetap berkembang dengan pesat, budaya politiknya matang, ya, korupsi itu sangat rendah, salah guna kuasa sangat rendah, kerana polisnya adil, kerana SPRM-nya adil. Dan akhirnya itulah sistem yang kita ingin perkenalkan di Malaysia, supaya sesiapa pun jadi Perdana Menteri, Malaysia kekal akan langkah 10 langkah ke hadapan walau sesiapa pun jadi Perdana Menteri. And that should be the vision of a progressive and united Malaysia. COVID-19 seolah-olah meratakan apa juga gap ataupun perbezaan dan juga jurang yang kita lalui, dan ada juga konteks ataupun ruang lain dalam sosio-ekonomi kita yang membuka lebih luas jurang. Misalnya isu pendidikan, isu kemiskinan, isu strata. Kalau dahulu kita masih bermain M40, B40, T20, tetapi saya rasa angka-angka ini tidak lagi ada, orang kata pun asasnya sudah mengherut akibat COVID-19. Jadi kita tidak ada masa yang panjang. Negara memerlukan kepimpinan yang jelas dari sudut polisi dan juga dasar. Kita tidak boleh berkompromi dengan dasar-dasar yang bocor dan juga rasuah, kerana ia akan terus mengherut apa yang kita sudah lalui sepanjang 1 tahun 8 bulan ini. Jadi bagaimana semua kekuatan ini perlu diangkat oleh pimpinan baru dan ahli politik supaya kita boleh meneruskan kehidupan dan juga mengangkat maruah manusia di Malaysia ini. Sebab itu dalam tempoh masa setahun 8 bulan yang lepas, kita lihat numbers, audited international numbers. Situasi korupsi jauh lebih teruk, lihat laporan yang dikeluarkan oleh Transparency International. Pada masa yang sama kita lihat situasi pekerjaan sangat tenat, lebih 1 juta yang hilang kerja ataupun underemployed. Pada masa yang sama kita lihat golongan pertengahan makin mengecil, di mana lebih 500,000 keluarga M40 kini jatuh kepada kumpulan B40. Kita lihat kadar pendapatan graduan menurun, ya, 15 ke 17%, tetapi sambil rakyat sengsara, sakit, hilang kerja, pada masa yang sama golongan bangsawan yang terkaya, 50 keluarga yang terkaya di dunia, ya, jumlah purata kekayaan mereka meningkat 14 kali peratus. Sambil kita melalui krisis sebegini, kerajaan takut sangat nak kenakan cukai-cukai ke atas golongan maha kaya ini. Seperti seperti cukai keuntungan luar biasa, itu pun windfall tax. Kita boleh kenakan windfall tax kepada syarikat kelapa sawit, tetapi pengeluar getah kita takut sangat walhal kekayaan mereka meningkat berlipat kali ganda. Kenapa? Kerana tauke-tauke inilah besar kemungkinan akhirnya akan memberikan sumbangan politik. Kita sekarang sedang bincangkan nak kenakan cukai-cukai baru, GST kepada golongan pertengahan. Tapi takut sangat nak kenakan cukai baru kepada capital gains tax, isu inheritance tax kepada keluarga-keluarga yang mewarisi jumlah harta jutaan ke berbilion ringgit. Kita takut sangat. Kenapa? Kerana mereka lah akhirnya akan berikan sumbangan politik kepada parti-parti besar yang sedia. Why are we so scared? Sebab itu kita perlu disrupt Malaysian politics, budaya politik di Putrajaya, supaya akhirnya ia pro rakyat. Ya? Dan kalau kita takut sangat nak bicarakan perubahan sistematik sebegini, potensi Malaysia selama-lamanya akan terperangkap. Ya, Malaysia tetap akan jadi negara yang boleh membangun. Tetapi itu sajalah. I believe, and I believe many Malaysians believe, Malaysia ini bukan sahaja negara yang harus terperangkap dalam golongan pertengahan. Potensi kita jauh lebih besar. We're not a country of stuck in mediocrity, stuck in complacency. We are a country of excellence. We should be the best in Southeast Asia. We need to strive to be the best in Southeast Asia. Kalau kita lihat rakyat Malaysia yang akhirnya berhijrah pergi ke luar negara, jadi arkitek terbaik, doktor terbaik, ya. If you look at Malaysians who are working in the Silicon Valley, they are some of the smartest and brightest. Tapi kita dapat lakukan yang terbaik bila kita pergi ke Singapura, lihat Grab, ya, Anthony Tan pergi ke Singapura akhirnya jadi salah satu yang terbaik, 40 billion worth his company. Tapi bila di Malaysia, the potential is limited. Realitinya, we can do much better and we should achieve we should strive to be better. Sebab itu dalam bab ini, perubahan itu perlu perubahan yang struktural, sistematik, supaya kita dapat capai ke situasi pembangunan yang lebih mapan, maju bagi seluruh rakyat Malaysia. Dan akhir sekali, saya Saddiq yakin anak muda yang jutaan di luar sana yang terkesan apa yang diungkapkan Syed Saddiq sebentar tadi,
melihat secara dekat episod drama pemain politik elit pada ketika ini? Saya betul-betul risau kerana risau utama mereka hilang harapan ke atas sistem demokrasi. Mereka tidak ingin melibatkan diri, mereka menjauhkan diri. Bagi mereka yang berkemampuan, mereka akan tinggalkan Malaysia, berhijrah ke Singapura, Australia, Hong Kong, Korea Selatan. Akhirnya yang sakit susah siapa? Negara kita Malaysia. Sebab itu dalam bab ini mesej saya kepada sahabat-sahabat anak muda di luar sana yang mungkin rasa ingin mengaku kalah, kibarkan bendera putih. Do not give up. Perubahan untuk ubah Malaysia itu adalah perubahan yang sakit, ya, yang mungkin akan makan diri. Tetapi selagi kita tidak mengaku kalah, kita bersama, kita bekerja sama, insya-Allah kita akan capai matlamat tersebut. Mereka yang sedang merosakkan negara, mereka mahu kamu mengaku kalah, mereka mahukan kamu pergi ke luar negara supaya kamu tidak kisah lagi. Kerana apabila rakyat Malaysia tidak kisah, di situlah mereka dapat kekuatan mereka. Remember the anger which you feel today. Jika kamu rasa politik elit ini tidak mewakili kamu, ingat. Bila tibanya masa untuk buang undi, ingatlah muka-muka ini dan pastikan kita hukum mereka. Kalau saya lakukan kesilapan ini, hukumlah saya. Kerana itulah realiti politik di Malaysia, rakyat yang berkuasa, ahli politik seperti saya, hanya merupakan pekerja kepada kamu. So remember that is essentially Malaysian democracy, kuasa rakyat, kuasa keramat. Terima kasih Ahli Parlimen Muar Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman atas pandangan diberikan pada malam ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.